Dr. Wahab Saleh dan juga Nia Haji Fauzi Halim, ahli akademik dan seorang tokoh bahasa. Ya. Dan jadi tadi mungkin di awal perbincangan kita tadi Prof, mungkin Prof tak dapat bersama kami. Mungkin kita boleh imbas kembalilah soalannya tadi di mana Majidur utarakan maknanya kita, keluarga kita, mak bapak kita tak pandai berbahasa Inggeris. Persekelilingan itu tidak tersedia. Kampung. Jadi macam mana kita ni nak dan saya jadi mangsa menguasai bahasa Inggeris tu? Sekarang zaman IT ya, kalau ada alat yang mencukupi, dia tak jadi masalah. Saya tengok TV sudah sampai ke kampung-kampung umpamanya. Jadi ada program-programnya, kartunnya dalam bahasa Inggeris. Jadi dia sudah menjadi gantian kepada suasana percakapan bahasa Inggeris itu. Jadi nak diharapkan ibu bapa itu mengajar bahasa Inggeris tentu jadi masalah sebab mereka sendiri tidak boleh berbahasa Inggeris. Tetapi kalau umpamanya diadakan secara tidak langsung, iaitu diberikan semacam apa nak dipanggil bimbingan kepada si ibu bapa ini tentang apa yang boleh dibuatnya sebagai bukan penutur bahasa Inggeris, apakah yang dapat dilakukannya bagi menggalakkan anak-anaknya berbahasa Inggeris. Itu barangkali PIBG boleh mengambil itu dan kementerian barangkali boleh menyalurkan orangnya, pegawainya ke sana untuk dalam keadaan di mana ibu dan bapa tidak berbahasa Inggeris. Apakah sokongan yang dapat dibuat untuk menjadikan kanak-kanak, anak-anak mereka itu tidak ternafi langsung daripada pendedahan kepada bahasa Inggeris. Kita ada seorang pemanggil dulu, kita ambil dulu. Hello. Hello. Ya, pelajar dari UIA kabarnya. Ya, saya. Silakan. Saya Lili Syazrina daripada Universiti Islam Antarabangsa. Ya. Saya ada sedikit pandangan. Sebenarnya saya tertarik dengan kata-kata Tuan Haji tadi. Kita di sekolah biasanya belajar technical things ya. Macam apa itu adverb, apa itu adjektif. Tapi bila sampai pada pertuturan, biasanya pelajar-pelajar masih gagal untuk menguasai. Apa yang saya lihat dekat Universiti Islam Antarabangsa sendiri, ramai pelajar-pelajar yang excellent student sebab medium Universiti Islam Antarabangsa dan bahasa Inggeris. Jadi nak menggalakkan semua IPT sekarang menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium. Tidak. Itu tak apa yang saya maksudkan. Okay. Mostly excellent student boleh tulis dalam bahasa Inggeris dengan baik. Apa yang saya tengok, dia hafal lecture notes. Sampai macam tu sekali. Tapi bila sampai bertutur, bila sampai kita dalam tutorial, nak bercakap, nak berdepan dengan orang, dia jadi masalah. Jadi saya nak tahu sama adakah itu pendekatan daripada sekolah itu yang ialah membawa kepada masalah sebab kita ni belajar technical things saja. Bila bertutur, dia dah lemah sedikit. Baik, terima kasih. Ya. Lili. Haji. Sikit. Lili lah tolong jolok aja. Saya suka dia kata komen tadi kan tentang dulu kita belajar grammar ni kan. Saya ingat balik sekarang ni. Kita anggap bila belajar grammar tu maka aku faham lah, aku boleh lah bercakap, boleh lah menulis. Just sebaliknya. Lagi banyak orang-orang grammar diajar pada budak, lagi serabut kepala dia. Nah, sebagai contoh ya, cuba sekarang ni kita fikirkan. Prof sendiri tak boleh ingat ni ya. 7 fungsi imbuhan me. Cuba sekarang ni. 1, 2, 3 boleh. Tak boleh siapa boleh ingat. Sekarang kita suruh, saya sekali saya tengok anak semua baru darjah 3, darjah 2 udah belajar dah undang-undang grammar. So, dari kecil lagi budak dah takut-takut dah. So, no. Macam Prof kata tadi, adakan situasi di rumah. Cuba macam kami suka muzik kan. Anak-anak semua, kamu semua kena menyanyi. 1 lagu seminggu. Kemudian malam Ahad, kamu menyanyi. Kami dengar. Ini dapat 5 markah. Itu dapat 2 stiker. Kalau datang ke rumah situ, ada terpampang stiker. Berapa stiker anak saya dapat untuk minggu tu. Kemudian ada hadiah lah. Kan? Untuk menggalakkan tu. Ada anak saudara saya kata, more to come. Saya kata apa? More to come. Rupanya dia tengok iklan, more to come. Tan Sri, sekarang ni katalah kita melihat kepada umur 25-35 yang akan menjadi orang penting. Bila kita cerita tentang ke-ekonomi, kita bercerita tentang e-dagang. Dan penggunaan bahasa Inggeris tu akan lebih menonjol lagi. Dah terlambat ke kita untuk
ni dengan usia yang 25-35 kalau kita dikatakan terlalu lemah dengan bahasa Inggeris ni? Saya tak kira begitu. Semuanya bergantung pada motivasi tadi, kemudian pendekatan pengajaran. Yang disebutkan oleh Sabrina tadi menarik juga sebab apa yang dilakukan di sekolah-sekolah kalau menekankan tentang fungsi itu ini, dia bukan mengajar bahasa, dia mengajar tentang bahasa. Dia memberikan pengetahuan mengenai bahasa. Dia tidak mengajar penguasaan bahasa itu. Jadi itulah salahnya. Jadi berbalik kepada umur tadi, kalau motivasinya kuat, saya faham ada lulusan universiti yang selepas keluar kerana motivasi daripada dunia pekerjaan dia, dia sendiri pergi mengambil kursus bahasa tambahan untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris dia. Jadi berbalik kepada motivasi. Motivasi itu tentunya datang dalam berbagai cara. Kalau boleh saya sentuh balik yang tadi tentang technical English. Dan juga yang kedua kita katakan perlukah diajar bahasa sains dan matematik dengan bahasa Inggeris. Sebenarnya isu ini isu lama. Kita tidak payah mengajar technical English, tetapi kita mengajar apa yang dipanggil English for specific purpose. Jadi kalau untuk orang yang buat engineering, dia mengajar bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris, penguasaan bahasa Inggeris sehubungan dengan dunia kerjaya dia. Dan jadi akhir-akhir ni kita dapat lihat dalam akhbar-akhbar semua, pemimpin-pemimpin kita menekankan bahawa penguasaan bahasa Inggeris tidak bermakna kita merendahkan martabat bahasa Melayu dan kita tidak bermakna kita tidak patriotik dari segi bahasa. Dan simpulkan sekali. Ya, saya sendiri merasakan begitu. Artinya mengajar bahasa Inggeris, bahasa apapun sebagai bahasa kedua, bukanlah merupakan apa yang dipanggil zero sum game. Artinya lebih menguasai bahasa Inggeris akan mundur penguasaan bahasa Melayu kita, tidak. Seperti juga lebih berkuasa kita dalam penguasaan bahasa Melayu, tidak pula artinya penguasaan bahasa Inggeris kita menurun. Jadi kedua-duanya itu komplementer. Saya terbaca ada satu potongan surat khabar oleh Jocelyn Tan untuk Straits Times di Singapura mengenai kebangkitan semula minat untuk memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris. Disebutnya sedikit tentang saya, jadi saya pun merasa macam terangkat sikit mengatakan tentang caranya orang itu bertutur bahasa Inggeris adalah secantik dia menggunakan bahasa Melayu. Itu yang kita cari. Artinya dia bilingual dan dia dengan tak pula nyanyuk sekejap itu bahasa Inggeris, sekejap bahasa Melayu. Cacah merubah. Tetapi berdisiplin dia bila dia menggunakan berdepan dengan suasana bahasa Inggeris, dia menggunakan bahasa Inggeris yang baik. Bila dia berdepan dengan suasana bahasa Melayu, dia menggunakan bahasa Melayu. Maknanya tidak wujud bahasa rojak. Tidak wujud bahasa rojak dan tidak timbul masalah jatuh martabat dan sebagainya. Dan saya lihat Tan Sri adalah contohnya, boleh berbahasa Inggeris dengan baik dan boleh berbahasa Malaysia dengan baik. Bahasa Melayu dengan baik. Dan juga Tuan Haji yang sudi untuk bersama dengan kita. Jadi kita berhenti rehat dulu, Hamizan. Kita rehat dan kembali lagi. Terima kasih kepada Tan Sri dan juga Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kita. Walaupun sekejap saja Tan Sri bersama kami, tapi sudah cukup untuk kita membicarakan topik kita ini. Kita rehat dulu dan kemudian kita teruskan bersama dengan bincang-bincang.